warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey. Ini subtopik yang kedua untuk reka bentuk aquaponik. Okey. Jadi sebelum cikgu pergi dengan lebih dalam tentang subtopik yang kedua ni, okey. Jadi hari ni Cikgu Azli dia nak cikgu nak ulang balik subtopik yang pertama. Cikgu ada menyentuh tentang 3 unsur yang terdapat dalam sistem aquaponik ni, iaitu ikan, tanaman dan juga bakteria, dan perhubungan di antara ketiga-tiga unsur ni adalah secara simbiosis. Okey, kamu tengok balik ya. Okey, kemudian cikgu sentuh juga pasal ada 3 jenis sistem aquaponik yang kamu perlu tahu, iaitu sistem raft, rakit, terapung, sistem ebb and flow iaitu pasang, surut, dan sistem NFT. Okey. Okey, 3 tu kamu kena ingat. Sekarang ni cikgu nak ajar kamu secara lebih dalam berkenaan dengan ketiga-tiga sistem tu, berkaitan dengan kelebihan dan juga kelemahan dia. Okey, subtopik 2.5.2, kelebihan reka bentuk sistem aquaponik. Okey. Terlebih dahulu kita tengok dulu tentang reka bentuk sistem aquaponik, iaitu sistem raft ataupun rakit. Okey. Apakah kelebihan sistem ni? Okey. Yang pertama, akar tanaman boleh menyerap nutrien organik di dalam air secara terus. Okey, dia tak sama macam sistem yang dua tu. Okey, yang mana akar pokok kadang dapat air, kadang tak dapat air. Itu untuk sistem ebb and flow. Untuk sistem NFT pula, dia akar pokok dia dapat kena air, tapi air tu bergerak. Jadi kalau ada nutrien tu, akar pokok terpaksa cepat-cepat lah menyerap dia. Kalau tidak, dia boleh bergerak. Okay, dia mengalir. Tapi untuk raft, okay, air tu tak bergerak. Air tu berada dalam takungan. Okay, jadi nutrien yang ada dekat dalam air tu boleh diserap oleh akar dengan lebih efisien lah. Okay, yang kedua kelebihan sistem raft ni ialah tanaman tumbuh lebih cepat berbanding sistem lain. Sebab ialah keperluan dia iaitu air dan juga nutrien dia dapat, sentiasa dia dapat. Okey, pokok tu dapat lah. Okey, kemudian yang ketiga kelebihan dia, produktiviti sistem lebih tinggi dan digunakan secara meluas dalam projek aquaponik komersial. Maksudnya untuk sistem raft ni, okey, kamu tidak memerlukan kamu tidak memerlukan tenaga yang lebih, iaitu kita tidak perlu tenaga elektrik untuk pam air naik daripada tangki ikan ke dalam tangki tanaman. Sebab apa? Sistem raft ni dia akar terus direct kena pada air. Okey, kita tengok pula kepada kelemahan. Okey, kelemahan yang pertama ialah pokok ataupun tanaman terdedah kepada serangan bakteria pada akar tanaman kerana apa? Akar yang terendam di dalam air adalah sesuai untuk perkembangan bakteria patogenik yang menyebabkan reput akar ataupun akar mudah reput. Okey, ini disebabkan dalam air bila ada akar itulah tempat bakteria ni berumah, menjadikan akar tu sebagai rumah dia. Okey, kena pula bakteria yang jahat. Okey, dia bertindak sebagai parasit. Okey, dia menumpang duduk, tapi dalam masa yang sama dia memberi kesan buruk kepada perumah dia tu. Iaitu dia menyebabkan akar tu reput sebab jangkitan bakteria. Okey. Seterusnya, ebb and flow. Ni dia. Okey, ebb and flow. Kelebihan ebb and flow. Okey. Berlaku biofilter, iaitu biopenapis. Berlaku dalam media penanaman dan ini dapat mengurangkan kesukaran dalam mereka bentuk sistem aquaponik. Okey.
Iaitu kita dalam sistem flow ni, dalam bekas tanaman tu, okey, kita akan letak beberapa medium seperti batu, hidroton, okey, pasir. Secara tak langsung dia menjadi filter, menjadi penapis, okey, iaitu lumpur ke, okey, kesan-kesan lain ke, seperti sisa-sisa makanan yang ikan tak makan habis, pam sedut naik atas, okey, semua tu akan terperangkap di celah-celah medium kita tu. Jadi dia tak akan turun ke bawah. Yang turun ke bawah hanyalah air, dan insya-Allah dia akan jernih. Yang kedua, kelebihan Ebb and Flow yang kedua ialah biji benih nursery boleh ditanam terus pada medium penanaman. Okey, yang ketiga, Ebb and Flow ni, sistem ni dia menggunakan media penanaman seperti batu kerikil, hidroton ataupun media penanaman yang sesuai. Okey, itu kelebihan dia. Okey, manakala kekurangan dia ataupun kelemahan sistem Ebb and Flow ni, dia terpaksa menggunakan elektrik 24 jam untuk mengairi media tanaman. Pam tu sentiasa kena hidup. Jadi kalau bekalan elektrik terputus, sistem Ebb and Flow ni akan terganggu. Okey, ataupun bukan terganggu lagi lah, dia akan berhenti lah. Kemudian bila nak mula balik tu, dia daripada pengalaman cikgu lah, okey, dia akan mengambil masa lah sikit. Okey, kita kena buka balik, kita kena tengok balik lah. Okey, kadang-kadang dia tak jadi. Yang kedua, kelemahan dia ialah perlu memberi penekanan dalam penyelenggaraan loceng sifon, kerana kegagalan pada loceng sifon akan menyebabkan air melimpah, air di dalam kolam berkurangan, dan juga ikan akan mati. Walaupun bekalan elektrik tak putus, tapi disebabkan loceng sifon ni dia mungkin tersumbat oleh lumpur ataupun sisa makanan. Okey, jadi itulah yang menyebabkan kegagalan loceng sifon ni. Apabila loceng sifon ni gagal, air tidak akan turun. Okey, air tak akan turun secara automatik. Okey, menyebabkan itulah air melimpah, air dalam kolam berkurangan sebab air tak turun bawah. Air naik. Jadi ikan tu, air ikan makin kurang. Okey, seterusnya ikan akan matilah sebab tak ada air turun balik, tak ada filter. Tak ada oksigen. Okey. Yang ketiga, sistem yang ketiga, NFT, Nutrient Film Technique. Okey, kamu boleh tengok gambar tu. Okey, untuk sistem ni, kelebihan sistem ni ialah air yang digunakan untuk mengairi tumbuhan adalah sangat sikit. Okey, kalau kamu pernah pergi Cameron, petani di sana menanam, kalau tak salah cikgu tengok dia orang tanam strawberry. Okey, dia orang tanam strawberry, dia orang guna teknik ni. Yang mana takungan berada di bawah bukit, takungan ikan, dia akan pump naik ke atas bukit, kemudian air itu akan mengalir ke bawah balik, masuk balik ke dalam kolam lah. Okey, tapi kelebihan dia ni ialah air tu sikit. Pump yang digunakan juga kecil. Ni untuk yang sistem kecil lah. Kalau yang kat Cameron tu kena guna pump besar lah. Dan yang ketiga, kelebihan dia ialah produktiviti tidak setinggi sistem RAF, tapi cukup untuk memberikan hasil yang memuaskan. Okey, kelemahan sistem NFT ni. Yang pertama, dia memerlukan penapis tambahan. Untuk menapis sebarang kekotoran masuk ke dalam tangki ikan. Maksud kata, okey, daripada pam, air akan dialirkan, dipam naik ke dalam takungan tanaman. Okey, air masuk, kita tak boleh tapis awal sebab kita nakkan sisa-sisa makanan, najis ikan tu kena pada akar pokok. Jadi, kita kena tambah lagi satu filter untuk air yang keluar semula sebelum dia masuk ke dalam tangki ikan balik. Kena tambah kat situ. Okey, dan yang kedua, kelemahan dia ialah
penyemaian biji benih tidak boleh dilakukan secara terus. Tak boleh masukkan biji benih terus dekat bekas-bekas tanaman tu. Sebaliknya kita kena semai dulu. Bagi ada akar, barulah kita letak dalam bekas tanaman. Jadi terpaksa semai dulu sampai pokok tu besar, ada akar, dan akar boleh mencecah kepada air yang mengalir dekat dalam takungan dia tu. Jadi itulah kelemahan dia. Okey. Itu saja untuk kelebihan dan kelemahan reka bentuk sistem aquaponik bagi ketiga-tiga sistem. Sekian, terima kasih.